Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada malam ini dalam siaran borak-borak saham live MB saya. Ya. Apa topik kita malam ni? Nak bincang ataupun nak bercerita saya rasa perkembangan terkini sentimen terkini di pasaran saham yang saya rasa semua orang tahu menjurus kepada dua perkara yang saya lihat akan mempengaruhi pergerakan harga saham di Bursa Malaysia, iaitu pertama adalah yang kita dah tahu agak lebih awal beberapa hari yang lepas ataupun pada minggu lepas di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim ingin menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia raja kita saya rasa ini sangat memberi satu bentuk sentimen di pasaran yang nampaknya akan mempengaruhi pasaran saham kita jadi di sini juga saya suka bercerita sedikit tentang isu sentimen ni di mana kalau saya buat kelas analisa sentimen ni menjadi perkara utama saya, benda yang antara yang saya akan sentuh topik analisa sentimen ni kerana semua orang tahu sentimen pasaran ni yang banyak akan mempengaruhi pergerakan harga pada hari yang ada hari urus niaga Kalau ada datang sentimen yang positif, pasaran reaksinya akan positif, naik. Begitu jugalah sebaliknya kalau ada sentimen yang tidak baik Jadi berbalik kepada sentimen sekarang ni, boleh kita katakan sentimen yang paling besar buat masa ni adalah sentimen politik negara sentimen politik negara. Sebab saya selalu mulakan dengan tengok sentimen dunia. Sentimen dunia maksudnya kita tengok pasaran di Amerika, Donald Trump ke apa cerita dia di China dan dahsyat kalau kita yang baca, kita ada baca di online di media sosial ke apa di mana berbalik isu COVID yang ada diperkatakan adalah COVID ni bermula di Wuhan, China, tapi akhirnya di Shanghai sebagai kota ekonomi negara China dan juga di Beijing sebagai kota pemerintahan negara China. Maksudnya kalau di Malaysia ni Beijing ni kira Putrajaya Putrajaya. Shanghai ni kiranya Kuala Lumpur jadi yang dipahamkan tu COVID ni senyap langsung dalam pada dia merebak ke sekata dunia, tapi di dua daerah di dua ibu kota besar China ni tak ada jadi apa-apa jadi persoalan juga bagaimana COVID ni boleh merebak ke sekata dunia. Malahan, dan yang paling best sekali tu ironinya orang nombor satu dunia ni yang dikawal begitu rapi, dan dialah yang boleh orang kata di hujung jari dia boleh membunuh berjuta orang dengan
bom nuklear tu kira nak tembak tu, nak di tangan dia lah kan. Dan dia lah yang dikawal rapi sebegitu sekali, tetapi akhirnya orang tersebut lah yang kena COVID ni, antara yang kena COVID ni iaitu Presiden Amerika itu sendiri maknanya sekebal-kebal mana pun Amerika, kalau itu didefinisikan sebagai satu bahan weapon biologi punya weapon, maka Amerika telah tewas lah, kepada saya tewas, walaupun rasa-rasanya Presiden Amerika tu taklah sampai meninggal dunia kan, tapi bila dia kena COVID dengan isteri dia, kiranya mereka tak kebal, nak menunjukkan mereka tak kebal sekali, sekali-sekali mereka tak kebal, walaupun tak perlu menggunakan menembak dengan bom dengan apa ke, seperti peluru ke, tak perlu, hanya dengan kuman hanya dengan kuman yang tak nampak ni, akhirnya Presiden Amerika itu sendiri tewas di tangan COVID. Tewas tu maksudnya kenalah COVID, sama ada beliau selalu mengatakan dia dah mula recover semua, itu cerita lain jadi apa yang kita nak ceritakan di sini adalah tapi dia Amerika pula saya tengok pasaran saham dia tidaklah merudum oleh kerana Presiden Donald Trump ni kena COVID itu pun memang satu cerita yang kita boleh ceritakanlah dalam isu sentimen pasaran dunia tapi apa juga yang saya nak bawa kembali adalah sentimen pasaran dunia nampak okey kan, tapi nampak gayanya sentimen pasaran sentimen tempatan kita, sentimen politik tempatan kita ada agak goncang buat masa ni ada sedikit goncang, di mana pun semua orang tahu besok sepatutnya ayat dia sepatutnya berlaku pertemuan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan agung kita tapi daripada pembacaan saya pula ada kemungkinan mungkin tak berjumpa pun besok tu walau malam saya cakap sekadar apa yang saya baca-baca sikit sebanyak ada kemungkinan peristiwa pertemuan itu, perjumpaan itu ada kemungkinan kecil lah, saya guna istilah kemungkinan kecil tidak pun berlaku besok apa ni itu dia sentimen Oktober ke Oktober selalunya bulan Oktober ni pula sebab saya dah terbaca siapa mention dia kan dia selalu pun kita menggunakan istilah tragedi Oktober tragedi Oktober kerana satu ketika dulu di mana mungkin ramai daripada you all ni ada yang belum lahir pun pada tahun 87 berlakunya stock market crash yang satu dunia ni world market crash berlaku pada bulan Oktober berlakulah tragedi Oktober. Berkaitkan cerita itu sebenarnya saya sendiri mengalami keadaan tu secara peribadi maksudnya saya sendiri lalui perkara tu yalah saya rasa cerita sebaik-baiknya ini pun soalan yang bagus itulah dah jadi ke balai polis pula kan, bukan balai polis bukan balai ke ibu pejabat polis kita dah baca lah kan. Jadi apa cerita kan daripada bunyi tu nak menghadap agung, menghadap polis pula balik kan. Jadi saya dalam keadaan kedudukan saya rasa saya agak cuba elakkanlah untuk terlalu go deep nak komen-komen benda-benda ni Saya kena komen sebab kita dalam pasaran saham kan, tapi saya kena komen dengan berhati-hati lah sebab benda ni berkait dengan hal politik dan maksudnya isu ni agak sensitif sikit lah. Jadi apa saja yang saya nak cerita ni lebih kepada efek dia kepada pasaran saham kan. Okey, jadi persoalan cepu emas kepada siapa tadi tanya kan apa yang patut kita buat kan. Sebenarnya
antara yang boleh kita naik Bukit Aman delay rasanya tadi. Oh, delay pula itulah. Jadi sekarang ni okey, bagus. Jadi bila ada satu isu yang saya nampak yang kita boleh cerita kat sini, sebenarnya kan apa nama tu, postpone pula Bukit Aman postpone. Jadi esok macam ni nak clear position ni pula pun saya rasa tak adalah kata istilah terlambat tapi macam mana nak kata kita tengok chart lah balik, tengok chart counter kita tu kalau sebab kita dah ada kan, jadi kalau tak ada pula sell signal ke benda-benda macam tu, mungkin kita tak perlu pun nak menjual apa portfolio kita ada. Tapi balik soalannya, kalau kita belum ada, kalau kita belum ada position ataupun ayalah maknanya portfolio kita ada tapi tak banyak position ke, masih banyak cash cash in hand, yang tu saya boleh tolong jawabkan. Maknanya sebaik-baiknya mungkin kita duduk tepi dululah, sebab sentimen politik tempatan agak kucar-kacir sikit agak kucar-kacir malahan dia sentimen yang paling besar lah tu. Itu hari yang PRN Sabah tu bukan pun dia panggil politik tempatan politik negeri. Ini politik negara jangan main-main benda yang besar benda yang besar. Jadi kita kena agak berhati-hati lah sebagai seorang pelabur tentang apa yang perlu kita buat. Baiklah. Dalam pada itu, apa yang saya boleh kongsikan lagi pada malam ini adalah tentang indeks itu sendiri indeks itu sendiri, bagaimana reaksi indeks setakat penutup pada petang ini okey. Kalau mengikut reaksi indeks, saya sekarang tengah membuka balik saya punya Galaxy Screener ni dari segi daily chart tak adalah nampak bagus lah, tak ada sangat nampak negatif dari segi daily chart. Tapi untuk you all yang sempat mendengar dengan saya pada malam ini dalam 100 orang lebih saya tengok okey, ini saya nak share ini sesuatu yang saya nak share daripada semenjak zaman saya ada panggil Facebook ni kan, ada dia panggil memory keluar kan, memory jadi memory yang dah beberapa tahun lepas tu saya nak share dengan you all sekarang kepada siapa yang sempat mendengar ni lah, di mana kami bercerita masa tu zaman Datuk Dr. Nazrihan yang selalu bersama kami membuat berbagai-bagai kursus dengan remizer dengan Persatuan Remizer Bumi Putra Malaysia. Dalam saya punya memory yang keluar tu, kami bercerita topiknya yang saya upkan ketika itu adalah tentang time frame. Kenapa saya kaitkan itu adalah sebab kita sekarang nak tengok sentimen pasaran, kita menengok kepada chart kan, menengok kepada indeks FBM-KLCI jadi the keyword untuk malam ni untuk pembelajaran secara santai macam ni dan tidak ada topik betul-betul akhirnya kan tentang belajar. Jadi saya topikkan hanya sebagai cerita pasal sentimen malam ni kan, adalah tentang time frame. Jadi cuba dengar betul-betul sebenarnya sebaik-baiknya apabila kita cuba nak melihat sesuatu counter ataupun kita nak bermula dengan melihat indeks FBM-KLCI yang terbaiknya kita melihat kepada bermula dengan time frame monthly. Itulah sebaik-baiknya untuk mendapat gambaran di kepala kita indeks tu menampak macam uptrend ke downtrend on monthly chart Jadi apa yang saya lihat di sini mengikut sistem saya sistem Smart NR saya, benda pertama sebenarnya yang saya akan gunakan 10 langkah Smart NR tu. Langkah pertama adalah menengok kepada
dia panggil Heiken-Ashi ataupun candle lah. Candle yang saya gunakan adalah candle Heiken-Ashi. Jadi Heiken-Ashi ni dia pemudah cara untuk mata kita memandang kan. Kalau you all tengok sendiri, kalau pun dah faham cara menggunakan dia, okey, cuba kita tengok. Heiken-Ashi ni candle kedua maksudnya kalau monthly chart tu, satu candle tu menggambarkan satu bulan lah ya. Jadi yang terkini ni kita panggil bulan Oktober lah ya. Bulan Oktober Heiken-Ashi tu warna merah. Dan bulan September juga Heiken-Ashi tu berwarna merah. Jadi dan sebelum tu ada 4 bulan ya, 1 2 3 4. 4 bulan sebelum tu mana Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Daripada bulan April dia. Pada bulan April Heiken-Ashi berwarna hijau. Dan memang ada buy signal, banyak buy signal ketika start bulan 4 tu ya. Itu pasal lah saham harga dia naik menggila-gila kan, ataupun naik tu kira naik lah. Mana-mana counter kita masuk pun chances very high harga saham tu naik ya. Sebab kita berada di dalam, kita trading di dalam bulan-bulan yang cara keseluruhannya on monthly, bulan ke bulan maknanya menaik. Dan dalam 2 bulan lepas bulan Oktober ini termasuk bulan September lepas, Heiken-Ashi tu warna merah. Jadi patutlah pun kebanyakan counter-counter yang kita ada, yang kita trading, yang kita dah beli dan kita pegang, kita tak cut loss, semua tengah rugi. Kan? Jadi cubalah fikirkan, cubalah gunakan ilmu ni ya sebelum kita membuat apa-apa. Kira macam tadi, target nak masuk market ke tidak, nak clear portfolio ke tidak, ataupun nak masuk dalam pasaran ke tidak. Mungkin the keyword is yang saya boleh kongsikan malam ni adalah jenguk dulu monthly chart dan pemudah cara dia, gunakan Heiken-Ashi punya chart ya. Kalau you all sendiri tengok nanti, you all akan nampak very clear that we are on the second month of a downtrend based on Heiken-Ashi. In fact, saya punya Smart NR, saya punya, orang kata, that's my secret weapon dalam trading. Pun dah bagi sell signal. Stochastic RSI pun bagi sell signal. Okey, balik cuma MACD lah. MACD on monthly chart ni pula dia dah bagi buy signal pun sebelum ni, sebab dia lagging indicator. Tapi sekarang ni belumlah ada sell signal. Sebab the fact is, kalau kita belajar betul-betul, kita tahu MACD yang basic punya calculation tu, not the fast MACD ataupun yang kita reka sendiri ya. Yang biasa itu gunakan 26-12-9 punya setting tu kan. Memang dia lambat lah, dia panggil lagging indicator. MACD of course lah, maksudnya ada buy signal tapi belum keluar sell signal. Tapi saya peringatkan balik on time frame monthly, kita di bulan kedua on the sell signal. So what's next? Jadi katalah kita menengok pula kepada time frame weekly. This is a good news on the weekly time frame. Heiken-Ashi tadi pula dah 2 minggu. Ni cerita minggu lah 2 bar chart, 2 minggu hijau. Dan stokastik pun ada bagi buy signal. Dan MACD ada bunga-bunga nak bagi buy signal.
Okey, di sini pun mungkin you all tak tanya ataupun belum sempat bertanya kan. Oh ada MACD semua ni, itu dah ke advance lah. Ini semua ganti-ganti dia punya setting tu. Setting tu kita boleh cepatkan setting. Tapi saya bila kalau dalam kelas saya, akhirnya saya try beritahu you all, tak payah nak cepat, sebab akhirnya kalau kita cepatkan setting MACD, kita boleh cepatkan setting parabolik, semua kita boleh ganti dia punya setting tu kan. Tapi akhirnya the best part of it, dia akan sama balik dengan formula Smart NR ni punya secret weapon ni. Dia akan jadi sama hari dengan saya punya Smart NR punya secret weapon. Jadi semua akan kata beli atau semua akan kata jual pada ketika itu kalau kita go on advanced charting. Jadi calculation yang orang putih ni semuanya akhirnya tewas dengan calculation budak Minang ni. Saya budak Minang, simple Minang average SMA, Smart NR SMA RT, simple Minang average, rasio teknik Nazari Rosli. Budak Minang dia punya paling bodoh punya formula lah, senang cakap, formula paling bodoh. Tapi kalau tadi yang menanya tu, apa nama tu, MACD yang orang putih tu punya formula 26 16.9 tu pun, parabolik tu, point apa tu, point 5 semua tu kan, orang putih tu punya jadi lambat, lagging. Bila dicepatkan akhirnya sama hari dengan simple Minang average Nazari Rosli tu. Macam tu kan. Ini cerita betul Tapi saya rasa mungkinlah saya tidak bercerita secara berhabis-habisan dalam cerita macam ni dalam FB Live ni kan. Kalau nak, yang terbaiknya you all dengar saya bercakap, saya sharing tu dalam kelas saya lah. That will be fair for everybody sebab bila saya buat kelas, orang lain dah ramai yang join, dah beratus-ratus orang. Mungkin kalau campur-campur jadi 1,000 juga kot. Saya tak ada dapat kelas secara besar-besaran jadi ramai yang dah tahu formula tu, dan dia orang rasanya apa nama tu, inilah apa nak jalan ni semua, tak apalah, you all selalu nanya balik benda yang sama je kan. SMA MA tu maknanya moving average. Maknanya itu bahasa basic dia moving average lah. Kalau SMA tu jadi simple lah, simple moving average. Calculation dia on simple. Kalau EMA tu exponential kan. Yang penting saya rasa benda ni you Google lah. Google dalam tu, baca banyak dalam Investopedia akan ada beritahu lah. Saya rasa lagi fair you all baca sendirilah apa maknanya semua tu. Tapi kalau penggunaan yang saya boleh share, saya gunakan SMA saja. Dan juga akhirnya apa panggil tu, Sati Minang. Betul, Sati Minang pun sedap juga apa nama tu, kalau tanya lah balik mana yang terbaik kan, so jawapan saya pun senang. Yang terbaik adalah apa yang kita selesa. Itu jawapan dia yang tepat dia. Yang terbaik adalah apa yang kita selesa. Macam makanan kan, apa makanan yang paling sedap? Makanan yang paling sedap adalah makanan yang kita suka. Cuba fahamkan jawapan saya tu kan. It's very basic It's very basic. It's very common sense punya jawapan. Jadi boleh relatekan dalam banyak perkara. Saya ulang cakap, apakah makanan yang paling sedap? Kalau orang tanya kita kan, makanan yang paling sedap adalah makanan yang saya paling suka. Jadi apakah makanan yang anda paling suka? Jadi jawapan tu akan berlainan lah. Jadi saya mungkin suka sate, saya mungkin suka nasi goreng, saya mungkin suka mi mamak kan, atas kita lah. Jadi betul lah. Jadi samalah kalau cerita SMA, EMA tadi tanya kan, mana yang paling bagus, mana yang paling elok. Jadi jawapannya tu pula masing-masing. Mana you selesa. Benda tu pula sekarang zaman komputer kan. Tukar je lah. Buat SMA, contohlah SMA 50 kan. Maksudnya MA tu lah, moving average 50 tu. Satu you buatkan SMA 50. Satu you buatkan EMA 50. Satu lagi you buatkan apa lagi ada? Moving average ni kan. Selalunya dua tu lah kan. Exponential dengan simple dia kan.
You tengok dia punya garisan tu. Bentuk mana yang nampak lebih cepat beritahu kan. Jadi balik cerita saya dah pusing, kejap pakai SMA, kejap pakai EMA. Akhirnya saya berbalik kepada SMA. Pun saya rasa inilah wah, ada juga ada orang, ada budak, engkau pun orang ni ke, orang apa ni, Sumatera ke siapa ni, H is one. Saya tengok selalu juga apa ni, komen-komen kat saya punya FB kan. H is one ni kan, nasi padang lamak bana ni kan, tu kan. Kan kita orang seberang kan. Tapi tak, saya memang kata bapak saya memang orang nenek orang sana, Sumatera kan. Bapak je lahir sini. Saya ke generasi kedua lah daripada Sumatera, daripada bapak saya. Mana kalau darah yang kuat tu daripada bapak lah kan. Mak saya pun Sumatera juga kan, tapi lagi awal dulu kan. Jadi kita sesama ramai orang Sumatera lah kan. Walaupun kalau ada yang pada Johor tu mungkin daripada Pulau Jawa pula kan, merantau daripada sana kan. Tapi whatever it is, kita adalah Kepulauan Melayu. Sebab tu saya nak tekankan sebagai seorang Melayu jati, berdarah Melayu. Jadi saya boleh berperang, boleh bermati-matian mengatakan ini adalah tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu. Benda tu termaktub di dalam sejarah, tidak dapat nak dipadamkan. Sorry lah selagi darah mengalir. Ini adalah semenanjung tanah Melayu, termaktub. Nasib baik kita masih ada lagi kereta api tanah Melayu. Besok kalau ada kereta api tanah Melayu tu tak ada, tak tahulah apa jadi lagi kan. Kalau nak jadikan sejarah baru, itu lain cerita lah. Itu pun whatever sejarah dia, tetap sejarah yang perlu kita pertahankan ya. Kenapa saya pergi ke bab ni pula ni kan? Itulah serumpun kan. Kenapa saya pergi bab yang ni pula? Patutnya bab saham kan. Apa nama tu, minta maaf, saya pun agak kurang sihat hari ni ya. Suara saya pun tak sedap ni. Minta lah, doakan pula jangan pula terkena pula COVID ni ke apa kan. Risau juga sebab ada juga dah kata dah sampai ke area saya pun. Jalan Suasana lah, Cerah Perdana ni semualah area saya ni. Macam kata dah ada serangan COVID, dah ada yang kena COVID kan. Jadi saya risau jugalah. Tadi pun saya pergi Jasco mungkin besok last yang boleh keluar kan. Lepas tu kena duduk dalam rumah lagi lah. Baju-baju ni memang jadi baju favourite saya sekarang. Saya ada warna merah Porsche, warna putih Porsche, warna hitam Ferrari. 3 tu je kot. Kan baju-baju. Tapi jangan risau saya hanya ada t-shirt Porsche, saya hanya ada t-shirt Ferrari ya. Jadi risau juga kan. Jangan sesiapa pula nanti datang. Nak cek dengan saya. Saya ni orang Malaysia je, masih Malaysia. Pakai kereta pun kereta dah 10 tahun lebih kereta buruk lah akhirnya kan. Kereta buruk Saya orang masih Malaysia. Dan saya baru beli basikal tu pun sempat saya nak action dengan you all. Saya tunjukkan basikal kan. Basikal tu pun tak ada apa yang saya nak action kan, sebab harganya pun bawah 1,000. Untuk ingat itulah baru ingat nak apa ni, nak mula balik cycling kan. Terkial-kial manjat bukit lah pakai basikal apa nama tu, lipat tu kan. Dah tak tahulah boleh ke tak boleh lagi. Mulai lusa kan, 2 minggu ni kan. 2 minggu ni kena duduk diam-diam balik kan. Okey. Terima kasih. Siapa tu? Hashimah Harun. Stay safe, yes. Saya ni banyak penyakit. Berbalik cerita lah. Ni dah mula cerita keluar-keluar sikit lah daripada subjek kita ni kan. Sebenarnya Allah saja nak panjangkan umur saya lah. Sekarang ni sibuk kematian, walaupun tak banyak kematian dia maksudnya berpunca daripada COVID ni. Dan kalau untuk you all punya faham yang menjadikan kematian tu bukan maksudnya bukan COVID tu, bukan kuman tu yang membuatkan kematian pada asasnya. Sebenarnya yang jadi macam mana cakap, kematian tu adalah berpunca
daripada sesak nafas, susah bernafas, dan ia berpunca daripada paru-paru berair, pneumonia. Cakap Melayu paru-paru berair, dia cakap orang putih dia pneumonia. Dan pneumonia ni pula dia bukan air biasa. Sebab saya bercerita ni kerana saya sendiri hampir diragut nyawa saya pada tahun 2007. Ketika itu berlakunya benda yang sama macam ni, macam COVID ni. Ketika itu H1N1. Kalau siapa ingat saya ingat lagi. Masa ketika H1N1, saya kena kuman Klebsiella pula nama dia. Adik kepada H1N1. 2 minggu saya dalam hospital sedang dan hampir mati. Terang cakap, memang betul doktor kata you can die actually. If you are just late, by one day, you are gone, gitu kan. Jadi saya pergi masuk hospital, kena keluar, kena satu hospital tu kot dengar saya menjerit kot bila masuk antibiotik yang sangat kuat pada pagi tersebut, hari Jumaat pagi. Lepas tu tengah hari tu saya kena operate. Dia keluarkan air pneumonia tu kan, dan air tu adalah air kuman. Dan kuman tu adalah kuman Klebsiella. Dan air kuman tu ada 6 botol, macam 6 botol air 6 botol air dalam badan saya. Paru-paru saya tu putih kalau ambil gambar dari segi X-ray kan. So I could have gone. Tapi yalah, orang kata ada satu lagi lah ayat kawan saya terbelak kan. Bukan kawan pun, dia sekarang naik presiden kot persatuan kita kan. Ayat dia tu memang terngiang-ngiang lah di saya. Dia panggil Nazari, actually it is not easy to die. Betul lah tu pula. Mana kalau kita belum sampai masa kita nak meninggal tu, macam-macam benda kita dah kena lah. Macam-macam benda yang hampir meragut nyawa. Tapi kalau kata umur panjang, kita masih umur panjang. Saya dah mungkin berapa kali kot, 6 kali kot death threatening punya situation. Memang betul-betul ni bukan mama yang cakap. Tapi bila Allah nak panjangkan lagi umur, rupanya nak mati tu pun susah. Dah kena heart attack, tu semua death threatening lah. Heart attack saya dah ngucap. Saya fikir this is gone, my life is gone, this is the end of my life. Ngucap dah ready. Senang cakap ready nak mati lah, senang cakap kan. Tak pula mati. Lepas tu sempat pula lagi telefon telefon taksi lah masa tu. Tak ada reti nak bawa kereta siapa kan. Telefon taksi kan. Hantar saya ke hospital. Hidup pula lagi. Pernah kan. Kena selulitis lah. Macam-macam lah. Dah lupa lah mana. Punya banyak peristiwa tragedi berkait cerita tragedi ni pula. Tragedi Oktober ni kan. Tak apalah. Ini dah keluar cerita peribadi, cerita kehidupan saya. Berbalik kepada cerita pasaran kan. Berapa jam ni? Dah pukul 10 pun. Cakap saya anytime je boleh borak-borak macam ni kan. Okey lah, balik cerita pasaran counter ni pun saya nak share dengan you all. Berbalik kepada market lah. You all ni bukan sikit-sikit terpaksa lah dengar cerita saya. Nak nyanyi pun malam ni tak larat kot. Patut kena nyanyi ni, tragedi Oktober. Okey, counter nombor 1 yang paling aktif hari ni, kalau you all ada komputer depan you all ke whatever lah kan, ASB kan. Kita orang panggil lah, ni counter lama kita panggil counter ni Ahmad Sebi. Ahmad Sebi memang owner dia Ahmad Sebi lah, ASB ni kan. Ahmad Sebi ni kira orang kuat, kira link dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Senang cakap kan. Jadi dari segi cerita sentimen tadi, counter ni bila keluar cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim punya cerita, lagi sekali BIT nak jadi Perdana Menteri ni, hari Khamis Jumaat naik gila-gila, naik kuat, daripada 14 sen sampai touch 30 sen tu Jumaat lepas kan, on the intraday high. Hari ni jatuh tu, boleh ke kita guna istilah menjunam ataupun jatuh kuat lah 22%. Jadi persoalan dia sekarang, kenapa tiba-tiba dia jatuh
kuat pada hari ni. Maknanya pada pembukaan, daripada buka pagi, dah tak pandang belakang, dah tak toleh belakang dah, buka terus jatuh. Cuma petang tadi dia naik sikit balik dah, rebound balik sikit kan. Jadi itu juga lah saya nak kongsikan dengan you all. Sebenarnya sangat bahaya kita involve dalam counter-counter yang berbentuk spekulasi dan berkait dengan sentimen semasa. Topik kita hari ni sentimen kan. Termasuk juga yang nombor 4 tu, MUI industri ni. Kalau you all budak muda mungkin tak tahu sangat kaitan kan. Jadi saya ceritalah MUI ni pun owner dia pun pasaran kaitkan dengan Tan Sri pula Datuk Seri Anwar Ibrahim pun naik kuat sehingga Jumaat lepas, dan hari ni jatuh kuat balik. Jadi di situ apa yang boleh kita pelajari? Satulah kat saya pusing cakap lah market ni. Ayat yang basic lah, you tulis dekat tepi katil ke, atas bumbung rumah ke, atas atap ke, mana kan. Maknanya satu benda yang memang paling asas lah, paling asas, jangan kejar harga. Itulah paling asasnya. Kalau kejar harga ni sekarang, kita jump into the bandwagon dia panggil tu kan. Kita kejar, ada peluang buat duit sekejap kan. Maknanya dia belum habis sampai pucuk lah. Kita tidak membeli di pucuk kan. Jadi nampak seolah beli ada untung lagi berapa bit. Rasa seronok kan. Tapi kalau you panggil apa, kita amalkan, kalau kita terus amalkan mengejar harga ni, akhirnya ayat dia nak tulis kita tak payah tulis kot. Akhirnya a matter of time akan kecundang. Itu yang saya boleh cakap lah. Saya ni tu macam ni kan, depan mata yang hari ni kan. Mana yang saya tengok ni, orang kata apa kalau umur saya ni, saya dah ngantuk kan. Dah lali. Lali tu macam mana? Apa maksud lali tu? Dah lali lah nengok harga naik kejar, kau untung sikit, kompang sedunia kan. Intraday konon untung sekejap lah. Lepas tu kan akhirnya kena balik kan. Anak-anak kau orang yang baru muda-muda ni, guna jinaan saham ni, kau punya excitement tu lain macam kan. Pun saya tak salahkan kau orang, sebab saya pun dah lalu benda tu dulu. Lepas tu pantang ditegur. Paling pantang. Sebab kita lah paling pandai kan dalam saham ni. Kita lah paling pandai, umur muda. Orang cuba nak mengajar atau cuba nak ingatkan, mau jadi musuh, mau mandang serong dekat orang tua yang cuba nak ngajar-ngajar kita ni kan. Lepas tu dalam lama besok baru tahulah. Orang tu cakap melalui pengalaman. Orang tu cakap sebab dia dah kena banyak. Yang maksud pengalaman ni, mana dah kena banyak kali. Kan. Ini pun kalau untuk fundamental bagus, boleh terima kesan ke? Okey, bagus. Itu pun soalan yang bagus ni. Siapa ni? Muhammad Nasruddin kan. Topik kita yang hari ni tentang sentimen. Masalah dia gini, kalau sentimen is bad, it happen to be bad, counter bagus ke, counter tak bagus ke, semua kena tempias lah. Tapi apa juga yang saya boleh katakan, kalau semasa sentimen pasaran tidak bagus, mana semua orang panik, bukan semua lah, mana ramai yang panik, lebih banyak penjualan daripada pembelian, sebenarnya itu adalah masa terbaik untuk kita mengaut ataupun mensauk apa guna ayat apalah, membeli counter-counter yang ada strong fundamental ni macam tu lah. Apa nama tu, naik kenapa betul ke ni? Saya pun dah lama tak menengok lah counter ni dulu, dah sempat terkena rasanya kan. Sambil saya cakap ni nampak you all punya ni search, nak kena juga saya tengok tu. Siapa yang nulis ni? Muhammad Fayyad Ibrahim diam tak diam kenapa pula tu kan? Ada kebanyakan naik dia? Oh iyalah, betul lah
Ibrahim ni diam tak diam pula dalam uptrend lah. Kalau tengok sistem lah, kalau tengok sistem Smart NR ni, basically Ibrahim ni memang dah ni lagi dahsyat ni. SMA 50 dengan 200 ni nak cross buying pula ni. Cuba tengok daripada monthly. Dah dekat bawah dekat bottom Oh sorry lah bila saya cerita macam ni, saya tidak langsung sekali-kali memberi buy signal or whatever. Patutlah weekly chart ni memang dah berapa minggu pun dia naik diam-diam Aduh daripada 10% sampai 30%, berapa banyak buat duit dengan. Tapi itulah, ini pun saya suka share dengan you all. Saham ni dia jahat tau, dia jahat. Dia jahat, betul-betul jahat. Kalau kita ramai-ramai dah masuk counter-counter yang dia jadi favorite ni kan, jadi favorite public lah kan, senang-senang dibunuhnya sakit je hati. Bila counter tu kita public ni dah tak mandang, dah tak menoleh lagi, tak menengok lagi kan, diam-diam dia naik kan. Kadang tu main saham ni sakit hati tiba-tiba saya sakit hati Tengok bukan sakit hati, senang seronok tengok kan Ibrahim dia naik kan. Okey, contoh siapa menanya ni kan, macam Iris ni kan, saya rasa Iris ni ramai kita ada. Seramai-ramainya kita public ni, dia panggil apa, retail ada kan. Tengok sekarang ni dia Segway lah, Segway. Kalau dari segi chart ni, dia trading bawah SMA 50, which is not the best combination lah. Maknanya dia trading atas SMA 200, macam masih major uptrend, dalam major uptrend on SMA 200 kan. Ni cerita Harris tapi dia sekarang dah trading bawah SMA 50. SMA 50 kan. Tapi betul siapa cakap dia kan, Hashim Harun ni kan, apa nama tu, ada satu lagi istilah dalam pasaran saham ni kan, dia panggil apa macam mana ayat orang putih, ayat Melayu ni saya nak Melayu kan ke nak orang putih kan ke, maknanya macam ni lah, harga saham naik dalam diam kan, dan harga saham jatuh dalam berkompang lah, macam tu, berkompang. Mana kalau dah semua orang dah cerita pasal counter tu kan, macam zaman sekarang dia pula tunjuk tepek kan, untung banyak ni banyak tu kan, macam tu hari iNix lah, apalah, semua counter lah, sampai counter besar-besar ni pun kan, counter Harta Lega apa semua kan, tempek kan, tunjuk untung, kompang satu dunia kan. Maknanya macam ni lah, dah semua berkompang counter-counter tu kan, maknanya tu dah penghujung lah tu, penghujung. Dan benda tu memang berlaku lah lagi, dulu, kini dan selamanya. Dan kalau counter tu pula kan dah senyap, tak ada siapa nak cerita lagi kan, diam-diam dia naik. Tapi ni sekarang ni pula dah naik ni kan, dah mula naik ni, dah mula orang perasan ni sekarang, macam Ibrahim ni kan. Walam-walam lah, saya pun tak boleh cakap, sebab dah mula pula attract balik public. Jadi tu saya katakan saham ni jahat. Tak tahulah jahat macam mana punya jahat saham ni kan. Daripada saya muda, daripada muka tak ada jambang, tak ada apa, tak ada uban, tak ada apa, sampai dah rupa macam ni kan. Saham ni macam tu je lah dia, macam tu je lah penyakit saham ni mengenakan kita orang public ni. Saya tak nak kata apalah. Di situlah juga saya nak tekankan di sini malam ni, sebab saya bercerita saya santai-santai kan. Nak you all yang muda ni, siapa yang muda ni mendengar kan, saya keep on reminding you all kan. Apa nama tu, flash langsung semua kan, reminding you all lah, buatlah apa you suka, welcome to the stock market, cuba nasib kan. Tapi back to basic lah, maknanya apa-apa hal guna duit lebih, itu balik 5 kali cakap ke 3 kali cukup kot. Maknanya prinsip nombor 1, guna duit lebih, wang lebihan saja, kan, duit lebih, sorry Kang salah faham, wang lebihan, definisi wang lebihan. Maknanya kalau terkena, tak rasa apa-apa sangat lah, sebab hakikatnya bukan senang sebenarnya saham ni kan.
Terpaksa lah kadang kita macam-macam kita belajar teknik, taktik apa semua kan. Lepas tu last kena kawal emosi semua tu kan. Apa nama tu? Itulah Ibrahim kan. Apa kalau cakap PN17 kan, macam mana boleh naik? Lepas tu lagi satu nak cerita kan. Kadang saham ni kan. Tak apalah dalam kita cerita ni kan. Haji Ibrahim tadi ni balik. Dia supply dekat MAS. Betul lah PN17. Zaman sekarang kan saya balik macam biasa lah depan saya ni saya pakai ni kan. Sama tu tengok tunjuk tu. Saya dah balik macam lama dah balik pakai benda lama. Ada nampak tu? Oh ada tu warna merah lah. Ibrahim warna merah kan. Pada zaman sekarang ni lah dekat Galaxy Screener ni. PN17 tu pun keluar. Dia keluar tanda kan. Tanda kan. Apa nama tu? Keluar tanda tu maknanya dia beritahu lah company rugi kan. Company rugi. Apa ni? Tapi kenapa dia naik pula? Lagi satu kan. Sedangkan dia ada kena-kena dengan supply kepada MAS. Sedangkan MAS sekarang tiba-tiba dia nak tutup kan. Dia nak tutup kedai dia pun kan. Kerjaan dah malah lagi nak tolong kan. Macam mana pula Brian dia naik? Kenapa dia naik? Jadi kita sendiri tak tahu. Saya sendiri pun tak tahu. Adakah purely spekulatif? Itu semua pun kena hati-hati kena hati-hati Apa ni, kalau dia purely spekulatif sebab counter ni counter company rugi dan dah dalam status PN17, belajar something lah lagi dengan saya malam ni bila counter tu berada dalam status PN17 tu kita kena hati-hati. Maknanya next the practice note 17 tu maknanya dia dalam kategori financial distress. Kalau kita masuk juga kalau lepas tu dia cakap kasar, dia lingkup tutup kedai ke, duit kita habis itu saja. Nak kata apa? Sebab bursa telah pun menjalankan tugasan mereka, memberi warning kepada semua orang lah, tak kira public ke, retail ke, apa ke, mana bursa dah bagi warning PN17 counter financial distress, company yang tengah rugi, apa lagi ayat-ayat tu kan. Jadi kalau, tapi untung pula kan, beli harga apa tu 10 sen, ada 30 sen, dah boleh tunjuk untung pula kan, kompang pula kan. Tapi susah nak cakap lah. Sebab saya kata saya masih promote apa nama tu, panggil apa ni, belajar dan ini saya cakap lah, belajar tu pun bukan garanti kan, tapi eloklah songkongnya ada ilmu kan. Ni siapa tanya ni, Alexander Hasman. Counter PE bawah 10 ni mengikut sudut technical analysis. Soalan tu cepu emas pula tu. Pandai lah kau menanya ni kan. Kau menanya ni macam mana Macam mana saya nak fahamkan cara soalan kau menanya ni kan. Saya nak analogikan dengan benda lain soalan kau ni counter PE bawah 10 ni mengikut sudut technical analysis. Dahsyat lah soalan kau ni. Sebab satu, kau menanya bab analisa fundamental, tapi kau kaitkan pula dengan technical analysis kan. Sama ada soalan ni sangat bagus ataupun soalan cepu emas ke soalan apa ni nak kiranya kan. Tapi bagus jugalah saya komen Bukan kata apalah, saya ni dah selama ni saya tak adalah nak sampai kata saya tahu segala-galanya tapi saya dah masak lah. Kau tanya apa je saya boleh jawab lah. Apa nama tu? Tapi kan kena buat kelas ni. Yang kelas ni kalau nak go deep and deep 3 hari 3 malam tak habis pula. Sebab pertama kau kaitkan PE, kedua kau kaitkan pula, kau pandai menyebut PE bawah 10 kan. Maknanya macam kalau faham ilmu setakat ilmu sekolah rendah tu sampai sekolah menengah ke, benda bagus kan. Tapi kalau ilmu dah sampai universiti tu, dah PhD, master tu dalam bab tu, ilmu tu mana ilmu yang kita faham, dah lain pula jadinya sebab saya ambil basic macam ni lah Macam mana saya nak faham kan korang ni PE ni price over earnings kan, earnings per share kan. Dan price tu maknanya harga semasa kan, harga semasa.
earning per share ni pula, masalahnya dia bukan earning per share semasa, bukan semasa terkini sekarang ni. Jadi sebenarnya is very distorted lah. Jadi saya pun macam mana nak mengajar, sebab benda ni memang ilmu dalam buku kan, ilmu basic kan, tapi akhirnya ilmu basic tu ada something wrong somewhere. Tu Tuan cakap, ada something wrong somewhere dengan ilmu PE ratio ni. Kita nak berguru sampai ke 3 hari 3 malam pun saya boleh nak mention kan. Ataupun dipendekkan cerita, apabila kita menggunakan formula PE ratio untuk membuat kajian ataupun membuat mengatakan patut beli ke tidak, siang-siang formula yang kita guna tu adalah formula yang dah salah. Sebenarnya dah salah. Seolah-olah ini seolah pembelajaran level universiti ke whatever kan, tapi saya berani katakan salah. Salah kan, sebab price dia menggambarkan price yang terkini. Harga sekarang ni dia reflect yang terkini kan, sedangkan bila PE ratio ni price yang terkini tu over earnings per share ni earning per share yang dah basi, ataupun tu pasal kita panggil kotak ayat basic dia, this is historical lah ya. Tolong ambil, cuba fahamkan lah ya. PE yang kita tengok ni dia panggil historical PE. Historical because the earnings per share tu is earning per share yang dah historical. Macam sekarang ni yang bulan bila punya, bulan 6 punya kan, bulan 9 punya belum keluar. Jadi historical. Itu pasal kalau kita go deeper lagi ataupun penganalisa yang ni dia jadi macam kelas saya ngajar ni kan, masa berjalan ya, nak habis kan. Kita panggil forward PE. Forward PE ni again is all about andaian. Forward, what's the forward earnings expectations semua tu kan. Itulah banyak benda nak belajar lah. Jadi kotak balik, okey, satu lah yang saya boleh cerita dengan korang ya. Kalau semudah itulah PE ratio ni dijadikan sebagai asas untuk kita sebagai seorang pelabur untuk membeli saham, why not you just screen, apa panggil ni, panggil sekarang ni screener ya, screener. Engkau screen lah, engkau buat screener PE below 5 kan, jangan kata below 10. Kalau letak PE below 5, keluar selagi counter yang PE below 5 tu, seolah-olah kalau ikut buku baguslah kan, very low PE kan, beli. The keyword is it doesn't work. It doesn't work as simple as that. Sebab kalau it work, so simple lah. Boleh cerita so simple lah. Cari je PE yang rendah, beli, untung. No, it doesn't work that way. Cuba fahamkan siapa yang faham cuba faham lah. Apa nama tu, maksudnya again, bila macam ni cakap, bila harga tu sendiri lagi satu ya. Kalau you want to understand about PE ratio ni kan, dia punya correlation ya. Okay, it's like in a way then now it's become the opposite tau. Maksudnya kalau harga terkini sekarang ni, saya ni mengajar pun ya, ni dah level PhD punya dah mengajar ni. Apa nama tu, kalau harga terkini ni yang orang sanggup beli, kita cerita pasal company yang bagus ya, jangan spekulatif lain pak cerita dah sekarang. Mana kalau fund manager semua pun, kalau dia tahu company tu bagus, dia akan nampak forward earnings tu akan jadi bagus, automatically pula dia sanggup beli dengan harga yang tinggi. Sebab dia tahu nanti company tu akan dapat earnings per share, pendapatan sesaham tu akan juga tinggi. Jadi bila dia sanggup beli harga yang tinggi, automatically lah pula PE ratio tu jadi tinggi. Jadi di mana pula teori kita PE tinggi jangan beli. Itu pasal saya sendiri yang round satu Malaysia ni, selagi macam-macam benda ni you all bertanya kan, bukan sekat level you all ni kan, yang lagi bukan cakap bangsa lah kan, Cina ke whatever, semua yang dah otai whatever ni, when they come to this kind of question, I can answer. Saya boleh jawab balik dengan pemahaman yang kita memang dah faham habis. That's why balik cerita PE ni, that's why kita ada satu lagi kaedah melabur ni, ada a few kaedah lah ya. Ini dia panggil
growth strategy, strategi growth. Apalah nama betul, saya lupa dah ni. Maknanya kalau dalam satu cara kita sanggup mencari counter-counter yang PE tinggi pula, it's the opposite game. Sanggup beli counter PE yang atas 30. Malahan kalau kita beli counter yang PE atas 30 tu lah yang melambangkan, maknanya very good chance the price will go higher. Kenapa? Dia punya analogi dia sebab maknanya kita expect the coming earnings punya result tu will be better, higher, dan bila dia dijadikan asas untuk pengiraan tu kan, pengiraan PE tu, automatically dia akan jadi rendah balik lah. Pening macam mana nak faham dengan you all ni. Jadi isu PE ni pun we can have one day class untuk pemahaman betul-betul. Dan memang saya rasa kalau tak faham betul ni besok kan, orang kata macam ni lah, istilah dia ajaran sesat. Kita belajar tak habis lah. Jadi saya sendiri pun kalau buat kelas ni kadang pun susah kan. Kadang-kadang nak charge mahal-mahal, saya rasa you all tak mampu kan, nak charge ribu-riban ni kan. Saya buat kelas pun tak adalah nampak gempak sangat kan. Tapi sekarang bila saya charge murah-murah lah, kata saya charge murah kan, bawah 1,000 lagi kan, mampu ni kan. Lepas tu saya cuba pula mengajar kram dalam masa sehari kan. Dengan ilmu yang saya ada ni, kadang-kadang memang tak cukup masa lah sebenarnya kan. Apa nama tu, lama engkau ni, ya Allah, lagi tinggi benar pula lah kau punya ni. Saya baca yang Hashimah ni kan, cerita tape reading ni, macam mana cakap, zaman dulu panggil tape reading kan, macam kita orang kira bagi harga tape reading kan, itu gelaran ketika itu ya. Sekarang ni panggil chat reading lah, chat lah sebenarnya. Dulu tape reading, dulu tak ada bentuk chat ya. Jadi bila chat reading ni kepada saya, memang ada satu pula kita bercakap ni kan tu lah, saya ingat dah nak habis 10.30 ni, cakap pasal ni, trade what you see on the chart lah. Sekarang ni kan, there is I believe in that. Maksudnya saya pun sebenarnya tape reading kan, tapi dalam bentuk modern, chart reading. It makes a lot of sense. It give you sense of the market direction. Dan berbalik kepada isu sentimen pasaran ni, whatever happen dalam market, akhirnya the price harga menentukan segala-galanya. Ataupun macam mana formula kita, bukan formula, falsafah nombor 1 analisa teknikal tu, market action discount everything, market action reflects everything. So dengan pergerakan harga yang terkini itulah dia menggambarkan segala-galanya apa yang berlaku dalam syarikat tersebut. Dan akhirnya siapa tadi menanya semua ni kan, in fact if you come to certain level kan, you will know that this kind of movement is purely speculative. This kind of movement is purely pump and dump, and this kind of movement is based is backed by fundamental. Seronok lah sebenarnya, seronok belajar ni. Kalau ilmu kita tinggi dalam saham sebenarnya kan, seronok belajar. But again, I tell you, last but not least, semua ilmu-ilmu ni lagi kita dalamkan, sama ada dalam bentuk analisa teknikal ataupun fundamental kan, then one fine day you understand that it's all about the same thing. Maksudnya kalau fundamental syarikat tu bagus, kalau syarikat tu untung, by default, by nature harga saham dia naik. Dan jadi kalau sebenarnya tengok chart ni pula, kalau kita pandai baca chart, dia panggil shortcut. Shortcut. Jadi maknanya kita boleh baca, tengok, ni company ni mesti bagus ni, fundamental ni mesti bagus ni. Kalau tidak pun, kalau pula tu pasal lagi satu saya nak tekankan you all, kalau boleh janganlah belajar
orang kata belajar setengah lah. Belajar setengah maksudnya terus belajar technical analysis saja. Gitu kan. Maknanya you langsung tak belajar fundamental analysis. You tak faham apa benda fundamental analysis tu kan. Walaupun tak perlulah faham macam orang yang ada level CFA ke apa kan. Tak perlulah kan. Tapi at least the basic of fundamental analysis you all kena tahu kan. Tiba-tiba tak tahu, tengok je chart, cerita kosong je. Balik cerita Brian ni lah. Mana kalau dari segi chart, it looks good. Tapi tengok fundamental, tadi siapa menyebut pun, SPN17 punya company kan. Jadi maksudnya pula balik apa kesimpulannya. Jadi kita tahu, kalau kita masuk counter-counter macam itu, kita tahu kita mengambil risiko yang sangat tinggi. Maknanya tak boleh untung ke? Malahan terbalik. Lagi tinggi risiko, lagi tinggi peluang untung. Jadi macam Brian ni berapa persen dah untung kan. Jadi itu formula dia. Tapi apa jadi kalau tiba-tiba dia jatuh, dia crash atau company tutup kedai? Yes, it can happen. Sebab apa? Dia company PN17. Dia dah financial distress. Selalunya dia memerlukan white knight. Panggil apa tu? Kuda putih. White knight. Macam mana tu? Ada orang yang ada satu entiti yang perlu bantu baru dia boleh hidup semula. Kalau tidak, dia akan bungkus. Minta maaf guna ayat bungkus tu kan. Dah banyak sebelum ni company dah tutup kedai. Daripada PN17 tu, next step kalau dia tak boleh juga apa-apa, dia akan tutup kedai. Bila tutup kedai kan, nilai saham kita tu langsung jilo. Macam mana rupa jilo kan. Ini berlaku pun dalam tahun ni ke ya. Sumatek tu kan. Saya ada klien, dia ada 3 juta saham Sumatek. Daripada sen-sen berapa tinggal 3 sen, whatever sen, tak juga sempat jual. Akhirnya Sumatek ni sekarang dah pun keluar daripada bursa kan. Telah dinyah senaraikan. Orang putih dia delisted. Dan saham tu as good as tak dinilai lah. Jadi last saya ulang cakap balik, pasaran saham ni bukanlah semudah yang disangka. Bukanlah semudah yang kalau ada siapa mencanang-canangkan cerita untung saja. Saya sendiri rasa distress bila saya tengok kalau ada siapa-siapa yang asyik cerita untung aja lah. I mean one side of the story. Not my style lah, put it that way lah. Jadi kalau siapa nak masuk kelas saya, macam hari Sabtu ni saya ada buat kelas online. Balik dari cerita PKP, PKPB, whatever Selangor ada kena semua ni kan. Mana kalau ada masa you all nak join kelas online saya, Market Humble Me, itu termasuk saya lah. Kalau Irene pun rasa dah rasa di-humble oleh market ni, saya dah 10 kali lebih lah kena humble dengan market ni kan. Apa nama tu, sebelah mana kalau you nak belajar dengan saya, hari Sabtu ni saya ada buat kelas. Saya ada format saya mengajar daripada analisa keuangan kedudukan diri kita. Yang tu saya banyak orang kata brainwash you all dulu. Betul-betul saya cakap, saya brainwash siapa saja masuk kelas saya brainwash dulu reality pasaran ni. Then when you are prepared, you understand what kind of risk you are facing semua, barulah kita masuk kepada ilmu dan juga usaha kita, belajar cara analisa fundamental, belajar analisa teknikal, belajar macam mana create portfolio. Banyak benda nak belajar lah. Tapi itulah satu hari saya tak tahu kadang-kadang sebanyak mana saya boleh cover semua topik saya. Benda tu seolah-olah semua yang saya ada ilmu saya ni saya share dalam masa sehari. Tapi sejauh mana you all pula boleh absorb pun saya pun kira walau-walam lah. Tapi kita cubalah, kita usahakan jadi saya rasa nak tidur dah kot, ngantuk. Hari ni ngantuk pula. Jadi kesimpulannya, itulah hari Sabtu saya ada buat kelas. Siapa nak take advantage daripada Allah masih panjang ke umur saya ni. Selagi saya umur panjang ni, saya masih ada kelas ni. Siapa nak take advantage, joinlah kelas saya. Besok kalau saya dah tak ada, belajarlah dengan orang lain pula kan. Sekarang ni pun sebenarnya boleh belajar je dengan orang lain kan. Ramai yang, tapi itulah cerita ilmu ni, elok ada ilmu lah. Itu yang saya cakap, it makes a lot of difference. Saya dulu masa umur muda macam you all pun ilmu jilo, bukanlah jilo langsung kan, maknanya ilmu ni kurang sangat.
Tapi bila dah ada ilmu ni, banyak bantu lah. Tapi saya tak kata dengan ilmu ni pula saya sentiasa untung. Terus terang saya cakap, itu pun bukan reality. It's not easy. Then involve emosi, macam mana kawal emosi, kita tak cut loss lah, semua tu pula kan. Yang bab tu pula, kalau boleh, kita kena jadi robot. Jadi robot kan. Robot cakap, nampak buy signal dia beli, nampak sell signal dia beli. Masalahnya kita bukan robot. Masa buy signal kita beli, kena sell signal yang kena cut loss, dah tak erti nak jual kan. Jadi benda tu pula pun jadi isu lah, jadi isu kepada semua orang dalam pasaran dalam pasaran. So again, this Saturday saya join. Terima kasih siapa yang join. Sekarang ni pun setakat ni saya terus cakap lah, adalah belah-belah orang, dekat 20 orang lah yang datang dengan saya kan. Tak ramai mana pun, tak ada sampai tak ada tapi tak ramai mana. Tapi saya buat lah, itu rezeki saya, rezeki you all nak belajar dengan saya, rezeki saya nak dapat student kan. Itulah, kalau boleh jadi robot tu macam mana jom kita buatlah satu grup kan. Kita suruh budak ni di ekosistem. Kalau sistem Smart NR kata jual, kita make sure budak tu yang kena jual lah, key in order kan. Kalau tak jual, kita rotan dia. Rotan dia, tanya dia, kenapa kau tak jual kan? Patut kau jadi robot. Robot saya. Jomlah cari macam tu. Sebab kalau tak, saya tengok sampai bila pun kita akan akhirnya sangkut dengan tak dapat ikut sistem yang kita sendiri ada. Yang itu okeylah. Setakat ni je lah. So harap-harap kita doakan berbalik pada sentimen, taklah berlaku satu benda yang tak baik Ataupun last yang saya nak sebut dalam pasaran saham ni, pasaran perlukan panggil apa kestabilan. Market like market suka market like certainty. The market do not like uncertainty. Kalau ada elemen uncertainty dalam pasaran, pasaran tak sukalah. Jadi kita harap sentimen semasa sekarang ni, dengan cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim, ni cerita politik kan, we have to say that it's a reality kan. Benda tak akan reda dalam masa yang cepat lah. Whatever meant to happen, let it be. Kalau Allah dah tentukan kita mendapat kerjaan baru melalui Datuk Seri Anwar Ibrahim, let it be. Ataupun kalau yang kerjaan sekarang ni masih bertahan, let it be. Important to us as rakyat dan juga pelabur di besar Malaysia, kita nakkan kestabilan. Kerana dengan kestabilan politik itu banyak membantu kepada kestabilan ekonomi, dan dengan kestabilan ekonomi itu akan banyak membantu kepada kestabilan harga-harga saham. Itu yang kita nakkan sebenarnya. Jadi saya rasa jadi terima kasih terima kasih kepada yang sudi mendengar saya pada malam ni. Saya pun suara macam ni tadi ada ingat dah tengok lagu Awi tu kan, Tragedi Oktober tu kan, itu favourite saya juga tu. Tapi rasa tak larat nak tarik ni kejap lagi saya nak turun, nak makan buah sikit, daripada nak tidur. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar celoteh saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.